Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua di sana? Jumaah Mubarakah. Selamat pagi. Alhamdulillah syukur, alhamdulillah syukur, alhamdulillah syukur. Kita bertemu sekali lagi di dalam sesi pagi saya, hashtag Ramadan Last Call, ya. Panggilan terakhir Ramadan, insya-Allah. Apa khabar? Macam mana malam tadi? Sempat tak beriktikaf semua? Sempat tak berqiyamul lail? Sebab malam tadi adalah malam ke-25, malam ganjil. Lepas tu pagi Jumaat, hari Jumaat, ya. Lepas tu Ramadan. Subhanallah, subhanallah. Begitulah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak bertepi kepada kita, saudara-saudari, ibu-ibu, ayah dan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala di luar sana. Alhamdulillah, sekali lagi izinkan saya untuk bersama-sama memberikan satu charge di sini di dalam beberapa hari lagi yang tinggal untuk sama-sama insya-Allah kita memastikan bahawa hari Jumaat yang terakhir di dalam bulan Ramadan pada tahun ini akan dapat kita laksanakan, akan dapat kita isi dengan zikir kita, dengan munajat kita, dengan sedekah kita, dengan bacaan Quran kita, dengan apa sahaja, dengan doa kita, dengan sebaik dan sebanyak mungkin. Manfaatkanlah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ibu-ibu, ayah-ayah, para ilmuwan dan juga mereka yang lebih alim dan jauh lebih baik daripada saya di luar sana, izinkan saya pada pagi Jumaat yang penuh barakah ini untuk berkongsi sedikit, sekali lagi lebih kepada diri saya sendiri dan juga of course untuk tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, untuk berkongsi berkenaan sifat Al-Wahhab. Ya, ini salah satu daripada 99 nama Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan Al-Wahhab. Ini adalah salah satu daripada sifat dan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa? Maknanya sifat Allah itu adalah sifat yang pemurah. The most gracious dalam bahasa Inggerisnya, the most gracious, sifat Al-Wahhab ini. Saudara-saudari, ibu-ibu, ayah-ayah, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta kita, mempunyai sifat ini, mempunyai sifat Al-Wahhab ini, ia memberi maksud juga bahawa sifat memberi ini adalah sifat yang terpuji, saudara-saudari. Sifat memberi ini adalah sifat yang terpuji, yang mana dia mengingatkan saya kepada salah satu daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah baginda, salah sebuah daripada khutbah baginda, menyebut bahawa tangan yang di atas itu adalah lebih baik daripada tangan yang di bawah. Basically, yang memberi itu adalah of course lebih baik daripada yang menerima lah. Dan of course yang menerima pula, dia tidak memilih untuk menjadi penerima, tetapi apakan daya, ya. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Bahawa tangan yang di atas itu adalah lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi sifat memberi itu, ya, bukan sahaja merupakan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ianya juga ditekankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa, ya? Kenapa sifat memberi ini adalah satu yang mulia, satu yang perlu kita tanamkan dalam diri dan jiwa kita, dan kita mengambil kesempatan di bulan Ramadan yang mulia ini untuk mana kita charge, kita cuba walaupun tak banyak sikit, walaupun tak sikit banyak, tapi yang pentingnya kita istiqamah. Kerana bagi orang kaya ataupun bagi orang yang berada, ya, mereka diuji dengan kesukaran untuk mengawal hati mereka. Kadang-kadang hati itu lalai, yalah, bisnes, sibuk dan sebagainya, kan. Kita faham. Tapi kesibukan itu kadang-kadang terlepas pandang, mungkin untuk membayar zakat ke ataupun untuk bersedekah ke apa. Jadi dengan adanya bulan Ramadan ini, ia membantu untuk recharge dan mengingatkan balik. Dan yang keduanya ialah orang yang kaya ataupun orang yang berada, yang Allah memberikan rezeki lebih sikit mungkin daripada yang lain, mungkin mereka juga sukar juga untuk mengawal. Kadang-kadang tiba-tiba rasa, alamak, sayang ni, mahal ni, beli ni kan, macam mana pula nak bagi pada orang lain, kan. Susah payah bekerja bertahun-tahun nak beli untuk simpan dan sebagainya, kan. Jadi kadang-kadang dia terlintas. Syaitan akan sentiasa, itu adalah kerja syaitan. Jangan nak marah kepada syaitan. Itu adalah janji syaitan, na'udzubillah, kepada Allah SWT untuk terus memperdayakan anak Adam sehingga ke hari kiamat. Itu kerja syaitan. Tetapi kita mempunyai pilihan, dan pilihan kita ialah untuk tidak mengikut syaitan, untuk melawan nafsu kita. Dan maknanya kerja syaitan ialah untuk melengah-lengah. Tak apalah, sedekah tu kemudianlah,
Ramadan ada berapa hari lagi, lama lagi, kalau tidak pun tahun depan ada lagi insya-Allah, ataupun kita ni masih lagi bekerja lah, masih lagi banyak tanggungan ni, apa semua ni, tak boleh lagi lah nak bagi kan, tak bagi lebih-lebih ni tak adalah, ataupun ini tu tak siap lagi, ni projek tak ni lagi, ataupun adalah macam-macam alasan yang akan maknanya sebagai manusia kita letakkan supaya usaha untuk menanam rasa itar, untuk menanam rasa prihatin, untuk memberikan kasih sayang kepada orang lain itu kita kemudiankan. Mungkin kita kemudiankan, sangka baik saya mungkin dengan secara tidak sengaja. Tapi itulah adalah kerja syaitan untuk melengah-lengah, melambatkan. Tapi dalam bulan Ramadan ini, syaitan semua sudah ditambat. Ya? Tidak ada lagi. Yang ada hanyalah hawa nafsu kita. Jadi nak ke ataupun tak nak. Jadi bagi saya, ambillah peluang ini untuk bersama-sama, maknanya kita menanamkan sifat untuk memberi ini. Of course, bukan nak mengikut sifat Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah mustahil sebab kita adalah hamba, tetapi maknanya kita berusaha bermujahadah untuk membersihkan diri kita dengan menanamkan aspek ataupun budaya bersedekah ataupun memberi ini setiap hari di dalam jiwa, di dalam diri kita. Okey. Jadi sesungguhnya orang kaya yang bersyukur ni, saudara-saudari sekalian, sebenarnya lebih baik daripada orang yang miskin yang bersabar, ya. Kerana bila, kan saya pernah ceritakan sebelum ni, bila Rasulullah SAW memberi itu, dalam keadaan susah pun Nabi SAW bagi dalam keadaan sabar. Tapi bila Rasulullah SAW ada lebih sikit, Rasulullah SAW akan bagi dalam bentuk kesyukuran. Kesyukuran itu kesyukuran yang bukan sekadar mengucap Alhamdulillah, tetapi melipat gandakan lagi usaha untuk terus memberi lagi, untuk menambah lagi solat kita, menambah lagi amalan kita dan sebagainya. Saudara-saudari, di pagi Jumaat yang mulia ini, yang penuh barakah ini, yang cukup cantik, yang cukup indah ini, inilah sedikit pesanan yang boleh mungkin saya lebih kepada untuk diri saya sendiri dan juga untuk saya berkongsi dengan sahabat-sahabat di luar sana. Jadi sebagaimana juga orang yang dermawan ini, saya nak sebut, dia kaya, sebagaimana yang saya sebut sebelum ni, tak semestinya orang yang bersedekah ini kena kaya harta. Yang pentingnya ialah kaya jiwa, ya. You have got your big hearted, you are magnanimous, you merasakan, you yakin rezeki ni Allah yang punya, jadi luas, pandangan you luas, you bagi pun you akan merasakan. Hadis Nabi SAW yang mengingatkan kepada kita bahawa harta yang kita sedekahkan itulah harta yang sebenarnya. Saya pernah quote sebelum ini, saya pernah kaitkan dengan kiasan seorang petani yang sekarang ini bercucuk tanam, dan kita tanam ini infak kita, sedekah kita, wakaf kita dan sebagainya, termasuk rezeki Ramadan kita, ya, walaupun serendah RM5, insya-Allah kita akan tuai hasil itu nanti, ya, kita akan tuai hasil kita itu nanti insya-Allah di alam barzakh di sana. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Jabir, khairun nas anfahum linnas, bahawa sebaik-baik manusia itu ialah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain, dan dermawan ni impact dia sangat besar, ya, manfaat dia sangat besar kepada orang lain. Jadi saudara-saudari sekalian, di dalam kita meneruskan perjalanan akhir-akhir Ramadan kita ini, sedikit yang mungkin saya dah tengok sendirilah kan, tapi saya fikir di sini kita mengambil peluang lah nak share balik. Saya sempat Allah Ta'ala tunjukkan melihat orang yang masih tinggal di dalam gua. Ya, masih tinggal dalam gua. Yang kita kata kononnya dulu, zaman-zaman dulu, saya diizinkan untuk pergi melihat projek Islamic Relief China tu dia. Mereka yang terlampau miskin, tidak ada tempat untuk ni, mereka tinggal di dalam gua, dan akhirnya apa kita buat ialah kita mendapat tanah di pihak berwajib dan kita membina rumah, kita memberi dia binatang ternakan untuk supaya dia boleh bercucuk tanam. Lepas tu kita buat rainwater harvesting supaya kalau air hujan itu boleh ditakung untuk dijadikan bekalan minuman dan sebagainya, supaya akhirnya mereka boleh berdikari dan hidup untuk di sini. Saya pernah tengok mereka yang terpaksa korek tanah untuk kutip apa saja yang rasanya boleh dimakan. Allah Ta'ala izinkan untuk, maknanya kami pernah juga turun untuk menengok macam mana budak berumur 12-13 tahun terpaksa ketuk, pecahkan batu kerikil yang besar tu, dia pecahkan jadi kecil-kecil. Ya, makan masa 1 hingga 2 jam setiap hari, ketuk pakai penukul besi, using the hammer, supaya batu itu boleh jadi batu kecil-kecil, dapat dijual untuk buat projek jalan, dan hanya seminggu dapat lebih kurang RM20.
Dan Allah Ta'ala mengizinkan untuk saya dan kami semua melihat bagaimana anak-anak di sebuah negara lain bila nak belajar tu terpaksa menggunakan kitab daripada kayu ditulis atas kayu, kemudian kayu tu di-share rata di kalangan mereka. Dan yang satu kes lagi tu maknanya itulah satu macam kita whiteboard lah, bagi mereka sana tak adalah whiteboard, lebih kurang kayu juga, tulis lepas tu padam, lepas tu bagi orang lain pula untuk tengok dan sebagainya kan. Dan juga mereka yang makan daun kering, mereka yang makan ranting kayu kan, mereka yang tiba-tiba memang begitu kaya dalam sekelip mata Allah Ta'ala tarik nikmat itu, ya, untuk apa pun Allah Maha mengetahui, kemudian tiba-tiba terkejut, ya, mereka yang OKU tetapi tidak ada apa yang boleh dibuat, termasuk juga di dalam negara mereka terpaksa menoreh getah, kemudian getah skrap itu terpaksa untuk bawa ke tempat penimbangan itu kena tunggu air naik, masukkan getah skrap tu dalam sampan, ya, supaya bila air naik waktu malam, bila sampan tu berat dia tak sangkut dengan permukaan batu batan di bawah, ya, dan hanya untuk mendapat setakat RM5 daripada hasil satu hari. Saudara-saudari, saya membawakan kisah ini sebagai satu tanggungjawab, sebagai satu jambatan amanah, jambatan sama akhirat. Maka dengan itu di hari-hari terakhir ini, maka saya ingin mengingatkan, jom kita sikit lagi lah our package rayuan Ramadan ini, kita punya rezeki Ramadan ini sikit lagi, dalam lebih kurang 2,000 kotak, dalam lebih kurang 3,000 kotak lagi. Tolong sikit, jom kita tolong setakat serendah RM5. Yang FB semua nampak account number kat bawah tu, jangan biarkan dia berlalu begitu saja, snapshot terus transfer, jangan jemu-jemu untuk kita melakukan sedekah, kerana itu adalah merupakan sebenarnya harta kita yang sebenar yang kita bagi itu. Jadi dalam apa yang Allah Ta'ala ajar kepada kita ni, bukannya 10 tolak 1 jadi 9, tetapi 10 tolak 1 jadi 19. 19? Yalah, 19 ataupun lebih. Sebab apa yang kita bagi itu, dia bukannya makin kurang, mungkin nampak fizikal kurang daripada 10 tinggal 9, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ianya adalah jauh lebih besar dengan niat kita ikhlas, istiqamah kita dan sebagainya. 19 tu hanya sebagai satu nombor, tapi dilipat gandakan lagi. Dan harta yang tinggal ni belum tahu lagi, kau bagi kat anak cucu kita, alhamdulillah ada, tapi belum tahu lagi. Lepas minggu, 2 minggu kita dah tak ada, dia pun lupa lah kita. Mereka pun adalah hal mereka masing-masing dan sebagainya. Ataupun itulah nanti kan. Jadi apa lagi yang ingin menerangkan ataupun melapangkan kubur kita menjadi pahala yang mengalir kepada kita, kalau tidak daripada sedekah kita, infak kita, wakaf kita. Jadi jom bersama-samalah di dalam rezeki Ramadan kita, rezeki Ramadan. Sikit je lagi. Jom bersama-sama, ya. Jadi insya-Allah dengan itu saya sudahi saya punya pertemuan pada pagi Jumaat ini dengan hashtag Ramadan Last Call, panggilan terakhir Ramadan, bijak sini, bijak sana. Mudah-mudahan kehidupan kita akan diberkati dan diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingatlah, rezeki ini tidak semestinya bagi orang yang kaya saja untuk bersedekah. Rezeki ini tidak semestinya dalam bentuk keuangan saja. Rezeki ini boleh datang di dalam berbagai bentuk, di dalam kelapangan jiwa, kebahagiaan, kasih sayang, keberkatan dan sebagainya. Jadi jom bersama-sama. Banyak produk kita tu, tapi rezeki Ramadan jangan lupa. Dan banyak lagi dipaparkan di dalam ikat tu. Rezeki Ramadan kita ada, mai sedekah kita ada, kami buka semua. Kalau boleh letak sikit-sikit, RM5 pun jadi, ya. Daripada COVID-19-nya, rezeki Ramadannya, mai sedekahnya, jangan lupa Palestin, jangan lupa Syria, jangan lupa Cheer to School, ya. Dan yang sewaktu dengannya. Jadi jom bersama-sama insya-Allah. Sehingga kita bertemu lagi pada esok hari, waktu yang sama, insya-Allah 7.15 pagi. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Baik, Assalamualaikum. Bukalah mata dan minda, lihatlah, pandang pada alam. Dengarkan bisikan suara, keluhan dan jerih rintihan. Ayu curahkan tenang
titik masa, bersama merasakan perihnya. Hulur tanganmu sama meringankan, luburkan hatiku penuh ketulusan. Fikirkan tentang kemanusiaan, berikan harapan, semoga dunia ini disinar kebahagiaan. Kita hanya insan biasa yang lemah, mereka juga alfa.